اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتِ أنفسنا تقواها اللهم آتِ أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Mujadilah. Kita sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita sambung, cuba kita tengok maksud-maksud ayat yang lepas dan juga kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas Allah bagi tahu tentang hukum ke atas mereka yang menziharkan isterinya, iaitu sama ada yang pertama memerdekakan hamba, sekiranya tidak mampu turun yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan kalau tak mampu turun yang ketiga, iaitu memberi makan kepada 60 orang miskin. Semua itu Allah kata adalah watilka hududullah. Itulah batas-batas Allah yang tak boleh dilanggar, yang tak boleh tidak dilaksanakan. Dan siapa yang melanggar perintah Allah, ketetapan Allah, termasuklah hukum zihar, dia boleh membawa kepada kekufuran. Dan Allah bagi ancaman, walil kafirina azabun alim, bagi orang yang kafir azab yang pedih. Kemudian Allah bagi tahu secara umum, bukan orang yang melanggar hukum Allah tentang zihar sahaja, tapi melanggar hukum Allah dalam semua apa yang berkaitan dengan kehidupan dan juga menentang Rasulullah, maka sebenarnya mereka itu adalah orang yang menentang Allah dan orang itu akan dihina. Kehidupan mereka akan dihina oleh Allah, sama ada di dunia dan yang pasti ialah di akhirat. Dan buktinya sebagaimana umat-umat dahulu, tidak ada umat dahulu yang menentang Allah dan Rasul, melainkan mereka akan dihina di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Dan Allah bagi tahu Allah tidak zalim. Bila Allah menghina mereka, Allah mengazab mereka di akhirat, Allah tidak zalim. Sebab Allah telah jelaskan dan Allah telah menurunkan bersama mereka ayatin bayyinah, keterangan bukti-bukti yang cukup jelas. Kemudian Allah beritahu semua itu akan terbongkar bila berlakunya hari kiamat. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a, ketika Allah membangkitkan semua manusia pada hari kiamat nanti, maka fayunabbi'uhum, Allah akan bongkarkan satu persatu apa yang mereka lakukan. Sama ada baik, maka balasannya baik, ataupun buruk, maka balasannya buruk. Dan Allah akan menghitung semua yang mereka lakukan dengan detail. Walaupun nasuhu, mereka telah lupa. Ramai manusia lupa kejahatannya ataupun lupa kebaikannya, tapi Allah tidak pernah lupa. Bahkan Allah mencatat dengan detail, dengan tepat. Bila berlaku, di mana berlaku, bagaimana berlaku. Sebab Allah tu wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah tu sangat menyaksikan apa saja yang berlaku, walaupun sekecil sebesar zarrah. Okey, itu ayat yang lepaskan. Allah bagi tahu tentang hukum zihar dan sunnatullah kepada orang yang menentang Allah dan Rasul. Apa akibat yang mereka akan terima sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kemudian ayat hari ini Allah nak ceritakan tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah dan kehebatannya. Bagaimana Allah boleh membalas semua perbuatan manusia sejak daripada Adam sampai kiamat. Tak tahu berapa bilion, berapa trilion
sama ada amalan yang kecil, sama ada amalan yang besar, yang dulu, yang sedang, yang akan datang, semuanya Allah catat dan Allah akan balas. Bagaimana tu? Bagaimana Allah boleh tahu? Jawapannya ayat hari ini. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara. Kita pernah belajar alam tara. A ni huruf istifham. Harfu lam harfu nafyin. Jadi huruf istifham iaitu untuk soalan. Anta talibun, adakah engkau seorang pelajar? Dan lam huruf penafian. Dan kita dah belajar sebelum ni, bila lam huruf nafi sebelumnya didahului oleh huruf istifham, maka makna dia ialah untuk litakrir. Bila bergabung dua ni, makna dia litakrir. Litakrir ni makna untuk penegasan. Dan kalau kita terjemah seolah dia ada qad. Qad zahaba Muhammadun, sesungguhnya telah pergi Muhammad. Contoh dalam surah yang kita dah belajar, alam nashrah laka sadrak. Ini huruf istifham, ini huruf penafian. Maka makna dia qad syarahna laka. Bila sebut alam nashrah, makna dia qad syarahna, sesungguhnya kami telah lapangkan. Jadi bila ada sesungguhnya, itulah makna takrir. Penegasan, bukan soalan, bukan penafian. Okey, ayat ni pun sama. Alam tara annallah. Bila huruf istifham, kemudian selepas dia huruf nafyin, maka makna dia sad, makna dia qad. Qad ra'aita. Makna dia qad ra'aita. Sesungguhnya engkau telah melihat. Kalau kita terjemah harfiah apa dia? Adakah? Tidak. Engkau melihat. Itu terjemah harfiah. Tapi terjemahan maksud dia ialah qad ra'aitu. Qad ra'aita. Sesungguhnya engkau telah melihat. Engkau ni siapa? Nabi Muhammad. Okey, melihat di sini apa maksud? Melihat ada dua. Satu melihat dengan mata. Yang kedua melihat dengan hati ataupun akal. Jadi dalam ayat ni melihat dengan apa? Melihat dengan mata hati. Mana tahu? Sebab tengok ayat selepas dia. Cuba kita terjemah dulu. Sesungguhnya engkau telah bukan melihatlah. Kalau terjemah Melayu, mengetahui. Sesungguhnya engkau telah mengetahui. Apa dia? Bahawa sesungguhnya sesungguhnya kedua yang ni, anna ni. Sesungguhnya Allah ya'lamu. Ya'lamu fi'il mudhari'. Makna dia sentiasa mengetahui. Ma fis samawat, apa-apa yang di langit. Wa ma fil ardi, dan apa-apa yang di bumi. Okey. Jadi ra'a di sini adakah lihat dengan mata ataupun dengan hati? Jawapannya lihat dengan hati. Dalilnya apa? Sebab Allah kata kamu tahu, kamu telah tahu. Apa dia? Allah mengetahui. Jadi pengetahuan Allah tu boleh nampak tak dengan mata? Tak boleh.
Jadi pengetahuan Allah tu kita dapat faham dengan akal. Maka ra'a di sini maksud dia ialah melihat dengan hati, bukan melihat dengan mata. Sebab pengetahuan Allah tak boleh dilihat dengan mata. Okey? Satu. Yang kedua, ini juga membuktikan bahawa alam tara ni makna qad ra'aita. Sebab kalau kalau Tuhan nak tanya Nabi, kamu tak tahu ke Allah tu mengetahui apa di langit dan di bumi? Tak masuk akal Nabi tak tahu. Tak masuk akal. Nabi lah orang yang paling kenal Allah. Nabi lah yang paling tahu bahawa Allah mengetahui apa di langit dan di bumi. Sebab itulah maksud dia bukan soalan. Tapi maksud dia ialah takrir. Sesungguhnya. Sesungguhnya engkau telah mengetahui bahawa Allah sentiasa mengetahui apa di langit dan apa yang di bumi. Jadi apa kaitan ayat ni dengan sebelum? Cuba tengok apa ayat sebelum ni. Apa ayat sebelum? Hujung ayat 6. Semua yunabbi'uhum. Fayunabbi'uhum kan? Fayunabbi'uhum bima ahsahullah wa nasuhu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Cuba tengok ayat sebelum dia. Allah kata fayunabbi'uhum, lalu Allah akan bongkarkan, Allah akan beritahu apa saja yang mereka lakukan, orang-orang kafir. Sebab apa? Allah menghitung semua amalan mereka walaupun mereka telah lupanya. Dan Allah di atas setiap sesuatu Allah menyaksikan. Jadi macam mana Allah boleh menyaksikan semua amalan manusia dan Allah bongkarkan? Jawapannya di sini. Sebab Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jadi kalau semua di langit, setiap lapis, berapa ramai malaikat, malaikat sedang buat apa, kan? Bila-bila masa, Allah tahu. Begitu juga di bumi, manusia sedang buat apa, pukul berapa, apa bentuk amalannya, maka juga Allah mengetahui. Assalamualaikum. Okey. Jadi sebenarnya apa yang Allah nak beritahu daripada ayat ni? Kita dah faham terjemahan dia kan? Tapi tadabburnya apa? Apa sebenarnya Allah nak beritahu? Bila Allah beritahu, dia tahu semua di langit dan semua di bumi. Sebenarnya apa mesej? Apa mesej untuk kita semua? Tak, itu yang tersurat. Nak beritahu dia, Ustaz, maksudnya apa-apa kita buat, dia dalam hati kita ke, Zahir nampak baik, dalam hati kita itu hanya tahu. Sebab dia ihsan, dia jadi ihsan. Ibadah hidup kita. Itu yang Allah nak beritahu, tapi objektifnya apa? Dia dua benda yang berbeza. Satu, Allah beritahu. Yang kedua, tujuan apa Allah beritahu tu? Okey, kalau Tuhan yang disembah, makna mungkin Allah tunjuk kebesaran dia kan? Allah mencipta langit. Tapi sekarang, isu dia apa dia? Ya'lamu. Ilmu Allah meliputi apa di langit dan di bumi. Ini bukan pasal kuasa, pasal ilmu. Allah nak beritahu, dia tahu ke depan, sebelum dan apa yang akan berlaku sekarang. Tak, itu yang tersurat. Objektif daripada tu apa dia? Contoh saya beritahu, apa saja kamu buat, saya tahu. Tujuan saya cakap macam tu supaya apa? Supaya saya tak berhati-hati. Jadi Allah nak kata, bila nak buat apa-apa, fikir 10 kali. Sebab apa? Sebab biasa kita nak buat apa-apa, kalau benda yang tak elok lah, kita tengok apa? Kita nak buat benda yang tak elok, biasa apa reaksi kita, apa tindakan kita? Tengok lain kira tak kira.
Tengok lain clear. Tapi kita rasa tak Allah tahu? Tak. Ini Allah nak betulkan. Kadang-kadang kita mengata orang kat masa tu, kita rasa tak Allah sedang tahu? Tak. Jadi daripada mesej ni ialah Allah nak bagi tahu, bila-bila nak bercakap, fikir 10 kali. Nak tengok apa-apa, fikir 10 kali. Nak dengar apa-apa, fikir 10 kali. Walaupun orang tak ada, walaupun waktu gelap, kan? Walaupun kamu berseorangan, tapi Allah tetap mengetahui. Dan ini kaitan dengan kisah surah kisah Al-Mujadilah. Kan? Kisah Al-Mujadilah ni, surah Al-Mujadilah. Apa kisah dia? Ialah bila dia dizihar oleh suami, apa dia buat? Dia pergi jumpa Nabi kan? Dia cerita masalah dia kan? Lepas dia cerita masalah daripada Nabi, Allah turunkan ayat. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Ya. Maka Aisyah pun terkejut. Aisyah kata apa? Aku duduk sebelah Khawlah yang sedang mencerita pada Nabi. Dan rumah Nabi kecil je. Nabi duduk mana jarak Aisyah dengan Khawlah tak jauh. Tapi kata Aisyah, aku tak dengar semua. Tiba-tiba Allah cerita, dia dengar semua sekali. Sedangkan Allah berada di mana? Di Arash. Makna apa tu? Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi kehebatan Allah, Allah boleh dengar walaupun jauh. Orang kadang-kadang dia duduk sebelah kita, kalau kita berbisik pun orang dah tak dengar kan. Tapi kalau kita dalam hati je, orang tak ada, Allah pun tahu apa maksud dalam hati kita sebenar. Jadi ayat ni sebenar nak mendidik jiwa kita supaya apa? Rasalah. Kamu nak buat apa, nak cakap apa, nak bertindak apa, rasalah Allah sedang mengetahui. Jangan kamu fikir ikut yang kamu nak fikir, ikut apa yang kamu nak cakap je. Tak. Ini akidah ni, akidah. Kemudian Allah huraikan ayat seterusnya. Bukan setakat Allah tahu ni. Kemudian didetailkan lagi apa dah? Allah bukan setakat tahu, tapi Allah katalah kita bercakap, kita rancang benda jahat kan. Ada budak kecil tahu, ada faedah tak? Tak ada. Tak ada. Ataupun budak OKU tahu, tak ada faedah. Tapi kita buat apa saja, cakap apa saja, Tuhan yang tahu. Siapa Tuhan? Tuhan bukan budak kecil. Tuhan bukan manusia. Tuhan adalah pencipta. Makna apa? Bukan setakat dia tahu, tapi dia akan hukum. Dia akan catat dan hukum. Cuba buka surah ni. Surah Az-Zukhruf. Ayat 80. Surah Az-Zukhruf ayat 80. Apa dia? Cuba baca ayat tu. Ayah? Am yahsabuna anna nasma'u kami dengar. Sirrahum. Kemudian wa najwahum bala wa rasuluna ladaihi Zukhruf ayat 80. Rasa ayat ni macam tertinggal je. Am yahsabu ke am lam yahsabu? Ada naga. Anna la nasma'u kan? La nasma'u. Okey. Cuba tengok. Allah kata apa? Am yahsabuna, adakah patut mereka sangka? Adakah patut mereka sangka? Apa yang mereka sangka yang sebenarnya tak patut pun? Apa dia? Alla nasma'u. Sesungguhnya kami tidak
mendengar sirrahum, rahsia mereka. Wa najwahum, dan Bisikan. apa beza rahsia dengan bisikan? Rahsia dalam hati belum keluar, bisikan tapi yang dengarnya mungkin seorang, mungkin dua orang. Kan? Bila kita berbisik tu, apa dalam kepala kita? Dalam kepala kita apa dia bila kita berbisik? Orang lain tak kedengar kan? Tapi kita lupa Allah sedang mendengar. Jadi Allah nak betulkan akidah kita. Adakah patut mereka sangka kami tak dengar apa dalam hati mereka dan bisikan mereka? Bahkan bukan setakat kami dengar, tapi bahkan wa rasuluna, rasul-rasul kami, apa dia? Malaikat ladaihim, di sisi mereka tu ada yaktubun, boleh? Kita tengok, kalau kita baca terjemahan, kita tengok macam biasa je, tak ada kena-mengena dengan kita kan? Betul tak? Tapi bila kita ditikan, oh ya Allah, selama ni aku bercakap lepas je. Bila aku cakap lepas, tak berfikir mana? Kita termasuk ni orang yang salah sangka dengan Tuhan. Kita sangka apa? Tuhan tak dengar. Okey, tak ada orang dah, tutup pintu. Kita pun cakap. Kita sangka Allah tak dengar. Boleh? Kalau benda tu baik, cakap je bagi orang semua dengar. Kenapa nak sembunyi? Kalau benda tu tak baik, jangan cakap. Istighfar. Lepas tu Nabi kata apa? Tanda kita beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tanda kita beriman pada Allah ni. Cakap baik ataupun diam. Bercakaplah benda yang baik sahaja. Kalau tak ada yang baik, diam. Okey. Okey, hadis ni nak bagi tahu bahawa sebenar dalam satu hari tu, dalam satu hari kita bercakap, berapa peratus yang baik, berapa peratus yang tak baik. Kita mula dengan Epah. Dalam 24 jam. Okey, tolaklah waktu tidur kan. Tidur berapa? Tidur berapa? 6 jam. Oh, ni tahajud lama ni. 4 jam. 4 jam. Takkan lah. Cakap betul. Allah tahu. 24 jam talak 7. Jadi berapa? 7 jam. 15 lah. 17 jam. Kan? Okey. 17 jam satu hari ini, agak-agak yang kita cakap baik berapa? Berapa peratus? Dalam 17 jam ni. Baik? 15 jam. Berapa peratus? Apa makna cakap baik ni? Benda yang berfaedah lah. Faedah untuk kita ataupun faedah untuk orang. Kan? Kalau cakap dengan orang pun keluar ayat Quran, keluar hadis kan, keluar nasihat. Berapa peratus? Takkan tak tahu. Kalau tak tahu, Allah tahu. Agak-agak lah, agak-agak. Katalah. Kalau perasan tak boleh. 16 jam lah. 16 jam? Baik saja? Biar betul ni, Allah tahu ni. Tak ada dia memang nak boleh jauh, dia ke peratus, kita kan bercakap setiap minit. Dalam masa 17 jam tu, berapa peratus yang kita cakap benda baik je? Oh, cakap benda baik. Daripada 100% tu, berapa peratus yang kita cakap benda baik? Separuh lah Ustaz. Separuh. Lebih tu Itu macam tembak je. tak nak betul nak. Tunjukkan diri kita yang sebenar. Tinggal kuliah banyak Ustaz. Tak ada. Ha? Tak ada. Katalah 20% kan? Kalau 20%, mungkin kita diam. Diam berapa? Diam tu. Separuh lah diam. 10 minit je diam. Cakap lagi. Dia bila kita sorang-sorang lah. Kita sorang-sorang kan. 30%. Okey, yang tak baik? Jadi berapa? 50%. Jadi Nabi kata apa? Cakap benda yang baik je. Ada berapa peratus? 20%. Makna apa? Selain pada tu, diam. Jadi sepatut kita diam berapa peratus?
70% sepatutnya. Ni kalau kita beriman dengan ayat ni. Kita yakin Allah sedang mengetahui, sedang mendengar, maka kita sentiasa tutup mulut. Betul? Tapi mulut kita tak boleh ditutup kan? Sebab tu Nabi kata, dua benda ni, kalau kita dapat jaga dua benda ni, Nabi bagi jaminan, kita ahli surga. Apa dia? Mulut dah. Bukan jamin solat. Ramai orang solat, tapi mulut tak boleh tutup. Ramai orang pergi haji umrah, mulut tak boleh tutup. Ada Facebook lagi luas mulut dia. Orang perempuan samalah. Perempuan pun lahir daripada lelaki. Kan? Kadang-kadang mulut tak main kan? Pakai? Main game. Bukan jari. Oh, message. Message kan? Kalau masuk message ni tak tahulah, yang tak baik itu mungkin dah 80%. Hantar message je orang sakit hati kan? Nasib baik anak tak ada Facebook. Jadi apa, Allah bukan setakat tahu, tapi Allah catat. Bila kita orang beriman, kita dengar ayat ni, apa kesan dia? Takut. Dan selepas ni, kita akan berubah. Kita akan berubah. Kalau ayat ni masuk dalam hati kita, menyerap dalam hati kita, kita akan berubah. Kita akan berubah. Okey, saya nak bagi satu lagi ayat yang kalau kita tadabbur akan memberi kesan dalam hati dan jiwa kita. Bukan surah An-Nisa ayat 104 ke? Yastakhfuna minan nas. Yastakhfuna minan nas. Bukan. 104 ke 107? Ni mula dengan ni, yastakhfuna. Sebelah kiri bagi atas. Yastakhfun ada? 104? Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna Satu 108. Yastakhfuna minan nas, buka dia. Wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'lamuna muhita. Okey, cuba tadabbur. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Ada Allah beserta mereka ketika pada suatu mana mereka menetapkan keputusan rahsia yang Allah tidak meledaki, dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Kalau ayat sebelum ni Allah kata kebanyakan manusia menyangka bila nak bercakap, nak buat apa, disangka apa? Allah tak dengar. Allah tak dengar. Allah jawab, bukan setakat kami dengar, kami catat. Ayat ni pula Allah kata apa? Kebiasaan manusia, yastakhfuna, mereka yastakhfuna bersembunyi. Mereka bersembunyi daripada manusia. Bila nak buat apa-apa, mereka elak daripada manusia tahu. Kan? Wala yastakhfuna, tapi mereka tidak sembunyi daripada Allah. Nak mencuri, dia tengok ada orang tak? Tapi dia tak tengok Allah. Nak ambil rasuah, dia tengok orang kan? Dia tak tengok Allah. Jadi Allah nak tempelak. Adakah patut kamu takut manusia, sembunyi daripada manusia, tapi kamu tidak sembunyi daripada Allah, sedangkan wahwa ma'ahum, Allah sentiasa bersama kamu.
Dan Allah kata lagi, iz yubayyituna. Yubayyitu daripada bata yabitu, mabit. Kalau mabit di Mina kan, mabit di Muzdalifah apa makna? Tak, berada di waktu malam. Ini yubayyitu daripada bata. Ketika mana mereka berada di waktu malam, mereka berbisik perkataan apa yang Allah tidak redha. Kenapa waktu malam? Kenapa mereka merancang di waktu malam? Orang tidur. Orang tak nampak. Kan? Jadi Allah nak begitu. Inilah perangai manusia. Yastakhfuna minan nas. Waktu orang tak ada, waktu malam. Tapi dia lupa Allah sedang bersamanya. Dan Allah kata, Allah dengan apa yang mereka kerjakan muhita. Apa yang mana muhita? Kalau kita duduk kat sini, Allah muhita mah. Allah duduk keliling kita. Jadi satu perkara yang mustahil. Apa yang kita buat, apa yang kita cakap terlepas daripada Allah. Sebab apa? Allah muhit. Allah meliputi. Okey. Ini akidah ni. Ini akidah ni. Kadang-kadang maaf saya cakap kan, orang belajar akidah. Kadang-kadang dia belajar sifat 20. Tapi bila bercakap, dia hentam orang. Bila dia hentam orang, dia percaya tak Allah sedang mendengar? Tak. Dia percaya tak Allah sedang mengetahui? Tak. Samalah. Dia bukan sunnah lah tu. Bukan sunnah. Dia perasan dia sunnah. Dia sunnah bukan menghukum orang, bukan mentahzir orang. Okey. Kemudian Allah kata apa? Ma yakuna. Ma yakuna tidaklah jadi. Tidaklah jadi min najwa, dari najwa apa? Kan? Ada orang suka ambil nama najwa, bunyi sedap je. Tapi maknanya apa? Bisikan. Najwa bisikan. Cakap perlahan. Nama sedap bunyi tapi makna dia nama apa? Bisikan. Najwa salasah. Tiga orang. Tidak jadi daripada bisikan 3 orang illa kecuali huwa, dia. Rabi'uhum, yang keempat. Dia ni siapa? Siapa dia ni? Siapa? Allah kata tidak ada orang yang berbisik 3 orang, melainkan dia mesti yang keempat. Siapa? Apa mula malaikat Allah lah. Seorang Allah. Boleh? Wala khamsah, dan tidak juga 5 orang yang berbisik, 5 orang illa kecuali mesti huwa sadisuhum. Dia iaitu Allah yang keenam. Wala adna, dan tidak juga adna apa dia? Kurang daripada ni, kurang daripada bilangan 3, 5, 6. Tidak juga kurang min zalik, dari demikian itu. Wala aksar, dan tidak juga, kalau tidak kurang makna tidak kurang daripada 3. Kalau kurang pada 3 berapa? 2 lah. Tapi biasa berbisik ni berapa orang? Paling kurang 2 orang lah. Tapi kenapa Allah mula 3? Berbisik mungkin berlaku 2. Tapi kenapa Allah mula dengan angka 3? Tadabbur. Sebab dia yang ketiga. Tak. Allah kata tidak ada bisikan 3 orang, Allah yang keempat. Kalau 3 dah start sah. kalau perancangan jahat ni lebih daripada 2 orang lah. Biasa lebih pada 2 orang. Paling-paling kurang 3. Kenapa? Kalau 2, A tak setuju dengan B, bergaduh kan, tak jadilah bisikan. Jadi kena ada seorang yang ketiga, pendamai. Suara yang ketiga. Jadi angka ni Allah nak beritahu, kalau bisikan biasa yang terbaiknya 3 orang lah. Okey? Dan tidak aksar, lebih daripada apa?
Lebih daripada ni, 6. Lebih daripada 5, illa huwa ma'ahum. Kecuali dia bersama. Aynama kanu, di mana sahaja mereka berada. Okey. Pertama kita nak tengok Allah bersama ni. Apa maksud Allah bersama? Kalau 3 orang berbisik, Allah yang bersama 3 orang. Kalau 4 orang yang berbisik, Allah bersama menjadi yang ke-4, yang ke-5, kan? Apa makna Allah bersama? Adakah Allah bersama tu, Allah bersama, ada bersama dalam kumpulan tu? Allah di mana? Allah di aras. Sebab itulah rusak akidah. Allah mengatakan Allah ada di mana-mana. Kenapa? Kalau Allah ada di mana-mana, ada 10 kumpulan yang berbisik, kan? Kumpulan ni Allah ada bersama. Kumpulan sana Allah ada juga. Jadi berapa Tuhan? Allah satu. Mana mungkin Allah ada di mana-mana? Sebab itulah Allah mengatakan dia berada di aras. Habis yang ni ma'ahu ni, bersama ni, kalau kamu faham bahasa Arab, kamu tak akan keliru. Bersama dalam bahasa Arab bukan mesti duduk bersama. Saya buat contoh kata-kata Arab, kan? Dia kata apa? Mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Apa makna dia? Mazilna nasiru, kami sentiasa nasir berjalan, wal qamar, dan bulan bersama kami. Ini bahasa Arab ni. Jadi apa makna bulan bersama kami? Adakah bulan duduk sebelah kita? Tak. Makna masa kita berjalan tu, bulan sentiasa ada di atas. Kita berjalan di bawah bulan. Jadi bahasa Arab dia guna juga perkataan ma'a. Faham? Jadi ma'a ni dalam bahasa Arab mungkin duduk bersama, dekat sebelah. Yang kedua, mungkin dia duduk tempat lain tapi kebersamaan di waktu yang sama. Okey? Jadi Allah bersama ni maksud dia ilmu, ya'lamu. Dalilnya ni, alimun, Allah Maha mengetahui. Jadi kebersamaan Allah ialah dari segi ilmunya. Okey. Sekarang Allah nak begitu apa ni? Allah nak begitu apa? Kalau 3 orang berbisik, Allah ke-4. Kalau 4 orang berbisik, Allah ke-5. Kalau 5 orang berbisik, Allah yang ke-6. Sebenarnya apa mesejnya? Allah nak betulkan fahaman kebanyakan manusia, iaitu bila dia berbisik 3 orang, langsung dia tak rasa ada yang ke-4. Betul kan? Jadi akidah, kadang-kadang akidah orang Islam pun tak betul. Bila dia berbisik, dia tengok, ada orang tak? Okey, kita berdua aja. Dia lupa ayat ni. Sepatut dia kata apa? Orang dah tak ada, tapi ada Allah sedang memerhati kita. Selamat tak kita daripada dosa? Ini yang akidah yang Allah turunkan ayat melalui ayat Quran dan Nabi tanam kepada para sahabat. Walaupun sahabat tu adalah kanak-kanak. Contoh kisah anak penjual susu, kan? Kisah tu masyhur dan sahih. Bila mak dia suruh campur susu dengan air, walaupun budak tu perempuan, yang kedua kanak-kanak, yang ketiga waktu gelap, orang tak ada. Apa jawapan anak tu? Tak, mula-mula dia kata apa? Budak ni bagi tahu pada mak dia, khalifah, iaitu Khalifah Umar dah pesan, jangan menipu. Maka mak dia berkata, khalifah tak ada sekarang. Khalifah bukan tahu pun, bukan nampak. Apa kata budak ni? Budak ni jawab apa? Khalifah tak nampak, tapi Tuhan pada khalifah nampak. Ni akidah ni. Wahwa ma'ahum. Dia berapa orang? 2 kan? Maka dia yakin Allah yang ketiga. Bila ada akidah Allah ketiga, selamat tak? Daripada dosa. Dosa apa? Dosa apa tu? Dosa menipu. Jadi budak ni selamat daripada dosa sebab ada akidah Allah yang ketiga. Keyakinan tu sampai. Yang kedua,
ada akidah ni menjadikan budak ni tahu beza yang mana dia patut taat antara mak dengan Tuhan. Faham? Yang suruh campur siapa? Mak. Tapi dia tahu Tuhan lebih besar daripada mak dia. Maka dia ingkar perintah tu. Sebab tu Nabi kata tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat. Boleh? Mantap akidah. Budak ni belajar kat mana? Universiti Islam Madinah. Universiti Islam Madinah. Cuma universiti masa tu tidak ada bangunan. Bangunannya hanya Masjid Nabi dan pelepah tamar. Dia belajar tadika mana? Pasti ke Kemas? Siapa sponsor dia? Penaja dia siapa? JPA ke? MARA ke? Ataupun FAMA? Father and Mother? Tak ada. Dia selamat dosa. Dan yang kedua, orang lain selamat tak daripada penipuan dia? Ya Allah, akhirnya daripada individu yang salihah menjadi masyarakat pun salihah. Bermula daripada apa? Akidah Allah bersama. Simple aja. Tak perlu, minta maaf saya beritahu. Tak perlu kita belajar sifat 20. Budak ni agak ni belajar tak sifat 20? Tapi dengan dia belajar Al-Quran, belajar akidah daripada Quran, menjadikan dia orang beriman. Dan akhirnya Allah janjikan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah jadi jalan keluar. Dia anak penjual susu. Dan yang kedua, Allah janji Allah akan bagi rezeki yang tak disangka. Akhirnya budak penjual susu ni Allah bagi jalan keluar dan rezeki tak disangka. Apa rezeki yang tak disangka? Sebab dia bertakwa pada Allah. Umar Khalifah Amirul Mukminin menjadikan dia menantu dia. Anak Umar bernama Asim bin apa? Umar lah. Sebab bapa dia Umar kan. Dan tahu tak kita, lepas penjual susu ni, anak penjual susu kahwin dengan Asim, lahir siapa? Bukan. Jangan cepat, jangan kalut. Lahir seorang wanita yang hebat. Saya lupa namanya, Fatimah. Dan Fatimah ni kahwin dengan kahwin dengan Abdul Aziz. Dan daripada ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Makna Umar bin Abdul Aziz cucu kepada penjual susu, anak penjual susu. Boleh? Jadi ketua negara, presiden negara pilih menantu siapa? Bukan anak penjual kapal terbang. Anak penjual susu. Sebab apa? Sebab dia pilih orang yang bertakwa, bukan orang yang berjawatan. Akhirnya lahirlah manusia yang hebat seperti Umar bin Abdul Aziz. Hasil daripada apa? Didikan Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Allahumma ma'ana. Hebat tak? Didikan tarbiyah zaman Rasulullah. Tak ada prasarana, tak ada kemudahan. Kan? Dan masih budak lagi. Belum besar. Tapi dah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga gembala kambing. Kan? Dengar kisah tu. Zaman Umar juga. Umar nak test gembala kambing. Ini gembala kambing, bukan ketua negara ni. Bukan menteri kewangan. Gembala kambing, Umar kata, jual kambing kamu kepada aku dan kamu ambil duit. Apa jawab gembala kambing? Yang akidahnya Allah bersamanya. Peluang kan? Dia jawab apa? Ini bukan saya punya. Saya tak ada hak nak jual. Ini kepunyaan majikan saya. Umar test lagi. Okey, kamu jual, kamu ambil duit dan bagi tahu pada tuan kamu, kambing hilang. Selamat. Tuan kamu tak akan cari pun. Selamat. Ini peluang nak dapat duit percuma. Okey, kalau kita ambil tak? Apa dia? Apa jawapan budak ni? Apa aku nak jawab depan Allah? Tuan aku tak tahu, tapi Tuhan kepada Tuan aku tahu. Apa aku nak jawab? Ni. Wa huwa ma'ahum. Mana dia belajar? Universiti? UKM? Bukan. Universiti Islam Madinah. Ada bangunan? Tak ada.
Ada LCD? Tak ada. Boleh? Jadi ambillah pengajaran. Islam jadi kuat bukan sebab pembangunan, bukan sebab fizikal. Islam jadi kuat bila dia belajar daripada asas daripada Al-Quran. Jadi orang hebat, berakhlak mulia, dengan akhlaklah dia boleh menawan orang lain, bukan dengan pembangunan. Sebab tu orang kata kita kena belajar akademik, kena maju dari segi pembangunan. Supaya apa? Orang kafir ikut. Bohong. Itu teori syaitan. Teori syaitan. Ada tak negara Islam maju sekarang? Bangunan canggih kan? Ada. Tapi sekarang orang kafir ikut dia ke? Dia ikut orang kafir. Orang kafir ikut. Zaman Nabi tak ada pembangunan pun, tapi orang kafir tunduk pada kerajaan Islam. Kalah. Okey. Jadi ajalah akidah Allah bersama kita kepada anak-anaknya. Anak-anak kita. Khususnya yang masih kecil. Cuba bayangkan anak kita yang duk main game kan. Kalau kita letak CCTV dalam bilik dia, agak-agak dia main game tu kurang tak? Kurang kan? Okey. Yang kedua, kita letak pula speaker kat badan dia. Apa saja dia cakap, kita dengar. Agak-agak dia main tak? Tengok akidah. Akidah apa tu? Dengan CCTV dia takut. Dengan rakaman tu dia takut. Tapi sebenarnya CCTV tu mungkin tak betul. Mungkin salah. Mungkin rusak kan? Yang Allah ni tak mungkin silap. Tak mungkin rusak. 24 jam. Tak ada siapa takut. Kan? Sebab apa? Sebab kita tanam pada dalam diri anak-anak kita, yang pertama, cinta dunia. Apa nak jadi? Tak solat ke itu belakang kira. Yang penting aku nak dunia. Sebab aku belajar cinta dunia. Okey. Jadi tak payah pergi ke hutan, belajar. Ajarlah anak-anak kita dalam rumah kita. Tadabbur Al-Quran. Semua. Kemudian, yunabbi'uhum. Dia akan apa dia yunabbi'uhum? Memberitahu Allah akan memberitahu kepada mereka ilmu hari kiamat. mereka bima amilu dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi semua amalan kita akan dikira kan. Kalau dosa dibalas dengan azab, kalau kebaikan dibalas dengan pahala ataupun syurga. Kecuali yang dosa tu kita bertobat. Yaumal qiyamah. Pada hari Okey. Kenapa Allah boleh bagi tahu semua ni? Semua amalan manusia kan. Kita nak catat amalan anak kita 2 orang je. Dari pagi sampai malam. Dah tak mampu. Bukan 3 hari, bukan seminggu, bukan setahun. Kita nak catat amalan anak kita daripada pagi sampai malam. Kita dah tak mampu. Tapi Allah nak catat berapa amalan manusia ni. Berapa ramai dan berapa banyak amalan. Sampai bila? Sampai kiamat. Semua tercatat dengan detail. Kemudian Allah akan bongkar. Kemudian sebabnya apa? Sesungguhnya Allah bikulli syai'in, dengan setiap sesuatu, alimun, maha alimun. Jadi Allah nak bagi tahu pertama, sebenarnya ayat ni turun bukan adanya apa ni? Ayat ni sebenarnya turun kepada orang-orang munafik dan orang Yahudi. Apa orang munafik dan Yahudi buat? Iaitu mereka najwa. Najwa ni berbisik. Contoh disebut dalam tafsir, bila orang beriman lalu, orang munafik sama-sama dia berbisik. Berbisik, buat macam berbisik. Apa tujuan dia? Satu, nak menyakitkan hati orang beriman. Yang kedua, nak tunjuk pada orang beriman bahawa mereka sesama mereka ni bersatu, berukhuwah. Jadi kalau berlaku apa-apa pada mereka, ingat, kita orang kuat, kita orang ramai, kita orang berukhuwah. Yang ketiga, tujuannya untuk menakut-nakutkan orang beriman. Sebab orang beriman ni, kalau kita baca sejarah,
orang beriman, sahabat-sahabat Nabi di Madinah, duduk dalam keadaan apa ni? Walaupun 10 tahun je. Tapi macam mana perasaan sahabat-sahabat orang beriman di Madinah? Macam mana perasaan dia? Dalam Madinah ada musuh. Siapa musuh dia? Yang terang-terang. Yahudi. Orang Arab yang musyrikin. Dan musuh yang tak nyata, yang berselindung, orang munafik. Kemudian musuh daripada luar pula, daripada kota Mekah, orang musyrikin. Jadi cuba bayangkan, macam mana perasaan orang beriman di Madinah masa itu. Sentiasa berawas, sentiasa takut. Sebab boleh berlaku peperangan bila-bila masa. Boleh berlaku musuh tikam daripada belakang bila-bila masa. Jadi bila orang beriman tengok sekumpulan orang munafik sedang berbisik, dia rasa takut dah. Dia ni bincang nak apa ni? Nak serang kita ke? Nak bunuh kita ke? Ya Allah, itulah suasana Nabi dan para sahabat. Kita hidup aman kan? Baru PKP dah kelang kabut. Baru COVID je kan? Kelang kabut. Sebab itulah turun ayat ni, Allah nak beritahu apa ni? Allah nak bagi peringatan kepada orang munafik dan juga orang Yahudi. Apa dia? Bila kamu berbisik 3 orang, amaran. Allah dengar. Kalau kamu berbisik 4 orang, Allah dengar. Allah yang kelima. Kalau kamu berbisik dalam kumpulan 6 orang, Allah yang ketujuh. Ingatlah, kamu tak akan lepas. Jadi amaran kepada orang munafik dan Yahudi. Dan juga amaran juga kepada orang beriman. Kadang-kadang orang beriman pun ada juga tercakap lepaskan. Dan juga hiburan kepada orang beriman. Ayat ni juga menjadi hiburan kepada orang beriman. Macam mana tu? Macam mana? Bila Allah bagi tahu, dia tahu semua yang dibisikkan oleh orang munafik, orang beriman akan jadi tenang. Kenapa? Jangan risaulah. Allah tahu semua. Jadi kalau Allah tahu, Allah tak akan biarkan. Okey. Dah habis tak sempat sambung. Ustaz, orang selalu berkata, kalau lelaki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan, yang ketiga ialah syaitan. Betul ke Ustaz? Betul. Hadis sahih. Tak. Kalau dia berdua, lelaki dengan perempuan yang bukan mahram, Allah yang ketiga, betul. Dan satu lagi hadis, syaitan yang ketiga pun betul juga. Cuma Nabi bagi tahu syaitan ketiga tu, bukan setakat nak bagi tahu. Tapi Nabi nak bagi tahu syaitan bukan duduk saja, dia akan hasut, dia akan goda supaya berdua ni lakukan maksiat dan berakhir dengan berzina. Betul, Allah bersama bila kita berdua. Tapi kalau duduk dalam dengan perempuan, syaitan akan buat kerja menghasut sampai dua tu berzina. Wallahu a'lam. Adakah atas? Siapa buat kontrol soalan? Atas. Ya. Kalau kita bermusafir tidak ada mahram suami, bolehkah kita solat jamak qasar atau hanya jamak sahaja? Tak ada. Solat jamak qasar tak ada kaitan dengan mahram. Solat jamak qasar tidak ada kaitan dengan mahram. Jamak dan qasar dibolehkan sebab musafir walaupun tak ada mahram. Bila cukup marhalah dia, cukup jarak dia dan tujuan musafir adalah baik, maka boleh jamak, boleh qasar walaupun tak ada mahram. Yang tak ada mahram tu ulama beza pendapat. Ada pendapat mengatakan haram. Kalau ambil pendapat kata haram, dia berdosa lah. Tapi tak menghalang untuk dia jamak salat. Sebab syarat jamak dan salat lain, iaitu cukup jarak kita musafir. Okey? Boleh tak buat siri kuliah khusus syurga dan neraka mengikut Quran dan Sunnah? Tak ada sebenarnya. Kita ikut apa yang Nabi ajar lah. Nabi ajar ayat Quran ayat demi ayat. 10 ayat
sahabat dengar, sahabat faham, sahabat tadabbur dan sahabat laksanakan perintah Allah. Tinggalkan larangan Allah dalam ayat yang mereka tadabbur. Lepas tu bila dah faham dan amalkan, Nabi pindah 10 ayat yang lain tanpa memilih tajuk-tajuk. Itu sebenarnya lebih berkesan daripada kita fokus pada syurga dan neraka. Sebab bila kita fokus pada syurga dan neraka, kita terpaksa memilih ayat-ayat. Kan? Kadang-kadang kita tertinggal benda yang lebih penting daripada syurga dan neraka. Kan ada yang lebih penting daripada syurga dan neraka benda, kena Allah. Jadi yang terbaiknya kita belajar ayat demi ayat, bukan berdasarkan tajuk. Bila belajar ayat demi ayat, mesti akan jumpa syurga, mesti akan jumpa neraka. Wallahu a'lam. Qada ke solat apa Sunday? Qada ke solat Sunday tu? Apa Sunday? Tak faham ah? Nazilah, hajilat. Tak faham soalan. Qada ke solat Sunday? Mana ada solat Sunday? Sunday hari apa? Ahad. Yang ada solat Zuhur, Subuh, Asar, Maghrib, Isya. Solat sunat subuh dan solat sunat fajar itu benda yang sama. Ya, sama. Sama. Ada setengah orang faham benda tu berbeza. Tak ada. Subuh adalah fajar. Fajar adalah subuh. Dan dia hanyalah 2 rakaat saja. Siapa solat sunat subuh 4 rakaat, tak betul, salah. Kalau terlewat bangun solat sunat subuh, niat qada. Terlewat, tak perlu niat qada. Kita dah sebut tadi. Kalau terlewat, tak perlu niat qada. Kalau sengaja bangun lewat, niat qada. Macam mana nak dapat buku? Saya dah bagi tahu tadi. Kalau waktu subuh dah di hujung, waktu yang tinggal cukup-cukup untuk salat subuh saja. Okey, kalau kita dah bangun, ada 5 minit, 10 minit lagi nak salat subuh, ada waktu subuh, maka jangan salat sunat subuh. Jangan salat sunat subuh. Sebab apa? Bila ada 10 minit, maka kena utamakan yang fardu. Kita salat fardu subuh dulu, bila habis waktu, habis salat subuh, kita qada salat sunat subuh. Yang saya kata kena salat sunat subuh dulu bila waktu subuh dah betul-betul habis. Jadi ambil wuduk, salat sunat subuh dulu, baru salat fardu. Tapi kalau ada 10 minit lagi, mana tak sempat nak salat sunat dan salat fardu, maka utamakan yang fardu, salat fardu dulu, lepas tu baru qada salat sunat. Betul ke ada hadis bahawa dalam salat kita disunat membaca surah panjang dahulu di rakaat pertama? Ya, ada hadis disunatkan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Bukan makna rakaat pertama kena baca surah panjang, rakaat kedua baca surah pendek. Bukan itu maksud dia. Maksud dia ialah Nabi memanjangkan rakaat pertama lebih daripada rakaat kedua. Bukan mesti baca surah panjang, yang kedua surah pendek. Bukan. Contohlah, kita baca dua-dua surah pendek, tapi rakaat pertama surah yang pendek lebih panjang sikit daripada surah yang kita baca pada rakaat kedua. Contoh, rakaat pertama kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Maka rakaat kedua kita baca Qul huwallahu ahad. Apa hikmah Nabi panjangkan rakaat pertama lebih daripada rakaat yang kedua? Hikmahnya, kata ulama, Nabi nak ada sahabat-sahabat kadang-kadang terlewat. Jadi Nabi nak mereka sempat dapat rakaat pertama. Caranya apa? Nabi panjangkan sedikit bacaan di rakaat yang pertama supaya sahabat yang lewat sempat dapat rakaat pertama. Dah. Kalau kita musafir, boleh tak kalau Zuhur dan Asar kita jamak qasar takdim? Tiba-tiba Isya dan Maghrib kita salat macam biasa. Tak, kalau musafir, yang terbaik dan ikut sunnah Nabi ialah kita sentiasa qasar. Adapun jamak, tengok keadaan. Sebab membolehkan qasar dengan sebab membolehkan jamak, dua benda yang berbeza. Boleh qasar sebab musafir. Boleh jamak sebab ada kesukaran. Sebab itulah orang yang sakit kat rumah, dia boleh jamak walaupun tak musafir. Sebab ada kesukaran, dia boleh jamak. Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isya, walaupun dia di rumah sahaja kalau dia sakit. Tapi nak qasar tak boleh sebab dia tak musafir. Begitu juga kalau orang tu musafir, dia sampai ke kampung dia
Relax je, tak ada buat kerja apa. Maka terbaiknya dia qasar sahaja, jangan jamak. Kalau nak jamak tak salah, tapi keutamanya ialah qasar sahaja sebab dia tidak ada kesukaran. Dan satu lagi, kalau orang yang musafir tiba-tiba dia pergi satu tempat, tiba-tiba dia dengar azan. Apa yang patut dia buat? Apa yang terbaik? Yang terbaik ialah dia pergi solat berjemaah bersama imam di situ. Maka dia tidak jamak dan tidak qasar, ikut tamam. Kalau imam solat 4, dia solat 4. Itu lebih utama. Walaupun dia musafir. Sebab Nabi kata, bila seseorang itu dengar azan, dia kena sahutkan azan tu. Walaupun dia musafir. Wallahu alam. Salat subuh dulu. Kemudian baru salat sunat. Jika yakin dah masuk waktu solat subuh, lepas habis solat subuh baru dengar azan, kena ulang. Okey, kita dah yakin masuk solat subuh. Lepas habis solat subuh kita dengar azan. Tengok keyakinan kita asasnya apa. Kalau kita betul tengok jam, kan? Memang betul dah masuk dan azan yang disurat tu memang lewat, maka tak perlu ulang. Mana kita solat betul-betul di waktunya. Tapi kalau keyakinan kita berdasarkan jam kita yang silap, yang azan kat surah betul-betul baru masuk waktu, kita kena ulang. Sebab kita salat tadi bukan pada waktunya. Syarat sah salat ialah mesti di waktunya. Wallahu a'lam. Selepas salat witir, adakah sunnah membaca 3 kali subhana? Ya, disunatkan. Ada hadis sahih. Lepas salat witir disunat membaca 3 kali. Subhana malikil quddus. Subhana malikil quddus. Wajib tak kita mengqada solat fardu yang kita pernah tinggal dulu? Ulama beza pendapat. Ada kata wajib. Dalilnya dia kias. Memang tidak ada dalil. Sebab yang Nabi suruh solat semula ni hanya orang yang tinggal tak sengaja. Seperti tertidur ataupun terlupa. Yang ni ada dalil. Kena qada, kena solat. Bila dia tersedar ataupun dia teringat. Tapi yang tinggal solat dengan sengaja tidak ada dalil. Jadi ulama kata kena qada juga. Dalilnya dia hanya kias, dia banding. Kalau kita berhutang dengan manusia kena bayar. Kalau hutang dengan Allah lagi kena bayar. Pendapat kedua, siapa yang tinggal solat dengan sengaja di masa-masa yang lampau tak wajib qada sebab tidak ada dalil. Tapi dia wajib bertaubat nasuha. Sebagaimana dia buat dosa lain. Dosa berzina, kena bertaubat. Dosa membunuh orang, kena bertaubat. Dosa minum arak, kena bertaubat. Dosa tinggal solat dengan sengaja, kena bertaubat. Dan tak wajib qada. Kemudian dia kena cover balik dengan amalan, banyakkan amalan lain. Dengan solat-solat sunat, dengan bersedekah dan sebagainya. Jadi ada dua pendapat. Terserah pada kita. Wallahu a'lam. Kenapa sejak akhir ini ada banyak cerita tentang Nabi Khidir? Tak, sebenarnya Nabi Khidir, pertama ulama beza pendapat tentang adakah dia Nabi ataupun bukan Nabi. Saya ambil pendapat Syekh Shalih Utsaimin, dia kata bukan Nabi sebab Allah tak mention pun dalam Quran Khidir adalah Nabi. Bahkan Allah hanya sebut Fawajada abdan min ibadina salihin. Allah hanya sebut Khidir itu, nama pun tak sebut. Dia hanya sebut sifat, iaitu dia salah seorang hamba kami yang soleh. Jadi kalau Nabi, Allah sebutlah Nabi kan. Bila Allah tak sebut Khidir itu Nabi, jangan pula kita lebih pada Tuhan. Ini pendapat Syekh Shalih Utsaimin kan. Pendapat kedua mengatakan Khidir adalah Nabi, tapi dalilnya tidak ada. Dalil daripada Quran ataupun hadis yang secara jelas yang mengatakan Khidir adalah Nabi. Satu. Yang kedua, Khidir masih hidup ke mati? Dalil yang paling kuat, Khidir dah mati. Dan tidak ada dalil pun Khidir masih hidup. Tidak ada satu pun dalil daripada Quran ke hadis yang sahih yang mengatakan Khidir masih hidup. Bahkan ayat Quran mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati.
Jadi kalau ikut dalil tu, Khidir mati. Habis Isa hidup, Allah sebut dalam Quran, Isa Allah tak matikan. Tapi Isa pun akan mati. Cuma belum mati. Jadi Isa ada dalil secara jelas dalam Al-Quran. Allah angkat ke langit, dia tak mati. Tapi Khidir tidak ada dalil yang jelas. Sama ada Quran ataupun hadis yang mengatakan Allah tak matikan dia. Kalau tak mati, saya nak tanya orang yang mengatakan Khidir tak mati. Kalau dia kata tak mati, apa dalil? Daripada Quran ke? Daripada hadis? Kalau Quran, surah apa, ayat berapa? Satu. Yang kedua, kalau tak mati, sekarang Khidir di mana? Kalau Isa, Allah sebut Khidir di langit. Kalau Khidir tak mati, pertama dalilnya apa? Yang kedua, kalau kamu kata tak mati, Khidir di mana sekarang? Yang ketiga, Allah tak matikan Isa, ada peranan dia. Ada peranan dia, ada hikmahnya. Allah tak akan buat sesuatu melainkan ada sebab, ada hikmah. Iaitu di akhir zaman Allah akan turunkan Isa untuk menyatukan umat Islam. Ada peranannya, ada sebabnya. Okey, kalau Khidir tak mati, apa faedahnya, apa hikmah? Boleh tak bagi tahu? Allah tak akan buat benda yang sia-sia. Wallahu a'lam. Bagaimana nak lakukan salat fardu qada? Salat qada zuhur di waktu zuhur? Tak, kalau kita nak ambil pendapat yang wajib qada, qada setakat yang kita mampu. Masuk waktu zuhur, kita salat zuhur, lepas tu qada. Satu waktu ke dua waktu. Masuk waktu maghrib, kita salat maghrib, lepas tu qada maghrib. Satu waktu ke dua waktu. Ikut kemampuan kita lah. Wallahu a'lam. Soalan tajuk tujuan semalam selepas solat. Baca ayat kursi dulu baru 3 kul. Dalam buku zikir 3 kul dulu. Tak apa. Dia tak ikut susunan tak apa. Ikut susunan tak wajib. Yang penting bacaan tu kita baca. Kita baca ayat kursi lepas solat. Lepas tu 3 kul. Okey. Baca 3 kul dulu. Lepas tu ayat kursi. Okey. Sebab tidak ada dalil yang secara jelas yang menyebut susunan bacaan tu. Tak ada Nabi kata lepas ayat kursi 3 kul. Ataupun lepas 3 kul ayat kursi dia. Jadi yang penting kita baca. Tak ada buku. Mana dapat? Dah jawab tadi. Boleh dapatkan buku di Dewan, di store, DBP di Hulu Kelang. Google lah, cari nombor telefon, kemudian pergi beli kat situ. Ataupun order je. Boleh buat salat rawatib masa kita bermusafir. Tidak disunatkan buat salat rawatib bila musafir, kecuali salat sunat subuh, salat dan salat witir. Ini dua salat ni Nabi tak pernah tinggal lah, walaupun Nabi musafir. Adapun salat sebelum zuhur Nabi tinggal kalau musafir. Salat selepas zuhur Nabi tinggal. Salat yang sebelum asar, salat selepas maghrib, salat selepas isya, semua Nabi tinggal bila musafir. Kecuali salat sunat subuh dan salat witir ataupun salat malam. Bolehkah pergi haji atas umrah ataupun umrah mahram, tanpa mahram? Contohnya orang itu ikut ustaz. Dia ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, dibolehkan wanita yang tidak ada mahram boleh pergi ke Mekah untuk melakukan haji yang wajib. Faham ah? Kalau yang haji yang kedua tak wajib, ini tak boleh pergi walaupun ada sekumpulan wanita. Dalam mazhab Syafi'i hanya membenarkan wanita boleh pergi haji walaupun tanpa mahram bila haji yang wajib. Yang pertama. Kemudian syarat kedua, bersama wanita itu ada sekumpulan wanita yang boleh dipercayai, yang ikut bersamanya. Boleh. Umrah boleh tak? Kalau ikut mazhab Syafi'i, umrah tak boleh sebab umrah tak wajib. Haji kedua boleh tak? Tanpa mahram? Tak boleh. Sebab mazhab Syafi'i mengatakan dibolehkan haji yang pertama, haji yang wajib sahaja. Wallahu a'lam. Syarat apa tu? Syarat untuk jamak qasar 2 marhalah. Jika dia ambil kira kilometer berapa? Lebih kurang 87 kilometer. Lebih kurang 87 km. Lebih kurang. Kalau musafir lebih daripada 3 hari, contohnya 7 hari,
3 hari pertama boleh jamak qasar. Ya, dalam mazhab Syafi'i, kita boleh qasar dan jamak dalam tempoh 3 hari sahaja. Bila tu? Bila kita tak tahu berapa lama kita nak duduk kat sana. Contohlah kita nak pergi ke Johor, tak tahu berapa hari. Maka bila sampai Johor, kita boleh jamak dan qasar 3 hari sahaja. 3 hari 3 malam. Hari keempat dah tak boleh dah. Itu bila kita tak tahu nak pergi duduk berapa hari. Tapi kalau kita dah rancang nak pergi hanya 2 hari sahaja, dalam mazhab Syafi'i, bila sampai je di Johor, tak boleh jamak, tak boleh qasar. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab lain ada keluasan. Mazhab lain, berapa hari ke? Kita dah rancang awal ke nak duduk berapa hari ataupun tak rancang, selama mana kita dinamakan musafir, kita boleh jamak dan qasar. Dan dalil daripada hadis Sahih Bukhari, Nabi qasar solat di Mekah selama 19 hari. Hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi qasar solat di Mekah selama 19 hari. Wallahu a'lam. Niat solat sunat subuh sama ke dengan solat sunat fajar? Benda sama. Kita nak niat solat subuh, sunat subuh ke solat sunat fajar, dua-dua betul, sama. Jangan risau pasal lafaz tu. Risaulah pasal ikhlas ataupun tak. Allah bukan nak tengok kita sebut solat sunat fajar ke solat sunat subuh. Bukan itu Allah nak tengok. Allah nak tengok wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintah melainkan untuk sembah kepada Allah, apa dah? Ikhlas ataupun tak. Kadang-kadang sebut tu jelas solat sunat fajar tapi tak ikhlas, tertolak. Kadang-kadang sebut tak jelas tapi Allah tahu memang itu adalah solat sunat fajar. Ikhlas, Allah terima. Wallahu a'lam. Adakah perlu kita menghafaz surah-surah? Tak, sebenarnya soalan ni jawapannya bergantung pada kita. Kalau kita nak solat lebih khusyuk, lebih lama kan? Dan akhirnya supaya Allah terima solat kita, hafallah surah-surah. Hafallah. Kalau kita tak hafal, kita akan terpaksa baca surah yang sama 20 tahun, 50 tahun. Surah yang pendek kita pun dah tak ada perasaan. Kadang-kadang terkeluar sendiri, Qul huwallahu ahad, tanpa kita perhati makna dia. Sebab apa? Dah baca 50 tahun, tak ada perasaan dalam solat. Jadi ubahlah supaya ada rasa benda baru dalam solat. Hafal ayat baru, hafal surah baru, supaya solat kita lebih khusyuk dan supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soalan ni tanya kita balik. Aku nak solat yang terbaik ke solat yang kurang baik? Kalau aku nak solat yang terbaik supaya Allah terima, aku kena hafal surah-surah lain supaya aku berdiri lebih lama kepada Allah, supaya aku rasa benda baru dalam solat dan solat aku lebih khusyuk. Semasa musafir, betulkah ada dalam hadis mengatakan Rasulullah tidak akan tidur sebelum membaca surah Al-Mulk dan As-Sajdah? Hadis tidak sahih. Hadis yang mengatakan Nabi tak akan tidur setiap malam melainkan Nabi baca surah Al-Mulk dan surah Sajadah. Hadis tak sahih. Hadis tak sahih. Semasa musafir buat jamak takdim maghrib isya. Boleh tak? Bolehkah siap-siap buat solat witir selepas? Boleh. Boleh Kalau kita musafir, kita jamak maghrib dengan isya. Jadi makna jamak takdim kan? Isya kita buat waktu maghrib. Boleh tak kita solat witir lepas isya? Sedangkan waktu isya belum masuk? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Sebab ulama mengatakan syarat solat witir bukan mesti masuk waktu isya. Tapi solat witir ialah mesti selepas solat isya. Jadi bila kita dah solat isya, jamak takdim di waktu maghrib, terus boleh solat sunat witir. Wallahu a'lam. Betul ke untuk solat-solat sunat wajib baca surah? Tak wajib. Jangan kita wajibkan benda yang sunat. Agama ni mudah. Kadang-kadang kita yang menyukarkan agama. Tak ada yang wajib, tak ada surah yang wajib dibaca selepas Fatihah. Yang wajib Fatihah, yang rukun Fatihah. Selepas Fatihah semua hukumnya sunat. Bahkan kalau kita lepas Fatihah kita nak rakaat terus, solat kita sah. Tapi kurang pahala lah.
kurang pahala. Jadi lepas Fatihah sunat dibaca apa-apa saja surah. Bukan Al-Kafirun saja. Cuma kalau salat sunat fajar, kita digalakkan hanya baca lepas Fatihah rakaat pertama Al-Kafirun. Rakaat kedua selepas Fatihah disunatkan baca Qul huwallahu ahad. Itu sunnah Nabi. Tapi hukumnya tetap sunat, bukan wajib. Doa masa sujud. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Allahumma ufirli zambi. Apa tu? Di kohor. Bolehkah baca dalam setiap sujud dalam salat fardu? Boleh, tak ada masalah. Apa-apa doa yang baik dalam bahasa Arab boleh kita baca ketika sujud. Sujud yang pertama, sujud yang kedua, sujud yang terakhir boleh. Nabi galakkan. Sebab ketika itulah kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad Safawi itu, apa pandangan Ustaz kelas yang dibuat oleh penceramah, motivator pada waktu tahajud? Contoh kelas itu secara online. Tak, bagi saya tak menepati sunnah Nabi lah buat kelas ketika solat tahajud. Sebab waktu solat malam, waktu malam ni yang Nabi buat ialah solat, bukan tazkirah, bukan kelas. Waktu malam ni kita sepatut lebih fokus kepada ibadat. Nabi pun pujikan. Nabi kata apa? Mula-mula Nabi sampai Madinah, Nabi bagi tahu kaedah supaya kita selamat di akhirat besok. Pertama, sebarkan salam. Yang kedua, bagi makan pada orang miskin. Yang keempat, sambung silaturahim. Yang ketiga, sambung silaturahim. Yang keempat, salat waktu malam ketika orang ramai tidur. Yang Nabi suruh salat waktu malam, bukan kelas. Waktu kelas siang hari lah, saya pun tak faham. Kenapa siang hari ada, kenapa nak buat malam juga? Malam waktu ibadat yang terbaik supaya kita lebih ikhlas. Sebab tak ada orang tahu, waktu orang tidur. Bila ada kelas, jadi orang pun ramai tahu, kita pun tak berapa ikhlas. Macam lebih kurang sama dengan siang hari. Wallahu alam. Semasa solat terlupa dah berapa rakaat, tapi sedang kita tambah rakaat seorang, saya mesti sujud. Ya, kena sujud sahwi. Bila kita solat kemudian terlupa berapa rakaat, tambah satu. Lepas tambah kena sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Kalau terlupa juga sujud sahwi tak apa. Sebab hukumnya hanya sujud sahwi, hukumnya adalah sunat saja. Benarkah berapakah jumlah sebenar solat qabliyah dan ba'diyah untuk satu hari? Kerana dia tak ada perbezaan pendapat. Ada hadis mengatakan 10. Hadis sahih. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas Isya, 10. Satu hadis. Satu lagi hadis, Nabi bagi tu kelebihan. 12 rakaat. Siapa solat 12 rakaat ni, dibina untuknya sebuah istana di syurga. Apa dia? Yang sama juga 10, cuma tambah. Sebelum zuhur jadi keempat. Jadi tambah 2. Jadi yang tadi 10. Tambah 2 lagi, dapat sebuah istana di syurga. Yang ketiga, ada solat sunat yang Nabi tak sebut kelebihan. Dan dia bukan solat sunat muakkadah yang dituntut. Kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tak buat. Apa dia? Solat sunat sebelum asar. Solat sunat sebelum maghrib. Solat sunat sebelum isya. Jadi solat sunat ada yang muakkadah, sangat dituntut, iaitu Nabi selalu buat dan tak tinggal. Yang 12 rakaat. Ada solat sunat yang ghaira muakkadah, yang tak dituntut. Kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tak buat. Yang mana? 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Wallahu alam. Jadi bukan perbezaan pendapat, tapi hadis bagi pilihan pada kita. Apa tu? Boleh explain syarat musafir. Contoh bekerja di negeri lain 10 hari. Itu dikira musafir. Kalau kita pergi bekerja tempat lain 10 hari, itu dikira musafir. Tapi kalau kita ada Seremban, bekerja di Kuala Lumpur setiap hari, itu bukan musafir. Itu dia panggil bekerja. Sebab dia memang datang nak bekerja. Tapi kalau kita kerja Kuala Lumpur, kemudian kena outstation kat Johor 10 hari, maka dikira musafir.
Boleh kasar 10 hari. Ya, ada satu pendapat mengatakan boleh, sebagaimana Nabi kasar solat di Mekah selama 19 hari. Kalau pergi ke masjid kita join Jumaat subuh tapi tak dapat, apa maksud? Pergi masjid join Jumaat subuh tapi tak dapat solat, tak faham. Kalau tak sempat lah, bukan tak dapat. Kalau tak dapat, balik solat kat rumah lah. Ataupun solat di ruang luar masjid. Kalau salah kiblat tapi solat dah selesai, adakah perlu mengulangi solat semula? Ada dua pendapat mengatakan, kalau kita solat dah yakin dengan kiblat tu, lepas solat orang bagi tahu kiblat salah. Pendapat pertama tak payah ulang sebab kita solat dengan yakin. Kiblat tu kita yakin. Pendapat kedua, kalau betul-betul kita dapati lepas solat kiblat salah, kena ulang. Wallahu alam. Kalau kita wasuh ambil pendapat yang kedua, ulang balik. Ada tak dalil lepas solat witir kat ketiga baca kunut? Ada dalil. Ada dalil ya, solat kunut disunatkan baca selepas witir. Ada dalil yang sahih. Dalam mazhab Hanafi tak ada sembahyang jamak. Tapi bila dalam musafir saya hadapi kesukaran untuk solat pada setiap waktu. Bolehkah saya jamak? Boleh. Kak Raziah, boleh ha? Boleh. Sebab pendapat paling kuat bukan berdasarkan mazhab. Pendapat paling kuat berdasarkan dalil. Dalil yang paling kuat adalah Nabi pernah menjamakkan solat. Di Madinah pun Nabi pernah jamak. Dan ada ketika Nabi jamak solat tanpa sebab, tanpa hujan dan tanpa ada ketakutan di Madinah. Dalil paling kuat adalah ada solat jamak. Jadi ikut dalil lah, bukan ikut mazhab. Kadang-kadang orang mazhab Syafi'i pun dia ambil pendapat yang lain. Contoh zakat fitrah. Mazhab Syafi'i wajib bayar dengan makanan. Tapi orang kita yang bermazhab Syafi'i bayar dengan duit. Kan? Mazhab Syafi'i kalau beli barang kena akad. Apa saja barang kena akad. Tapi kita ambil pendapat lain, beli barang cukup dengan pertukaran. Kita ambil barang dan penjual ambil duit. Selesai. Wallahu a'lam. Cukup ah? Cukup. Kita sambung. Ada kelas malam ni insya-Allah pukul 9 malam insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل